Apa khabar pelajar tingkatan 3 Mawar dan Melo? Okey, minggu ni kita belajar tajuk seni catatan bab 3. Okey, semua pelajar saya harap tahu apa itu catatan. Catatan ialah sekiranya kita mengaplikasikan warna tu di dalam satu kertas lukisan menggunakan warna yang cecair macam cat air, cat akrilik, cat minyak dan sebagainya, itu adalah seni catatan. Okey, sekiranya kita melukis, kita lukis di atas kertas menggunakan media kering, itu adalah lukisan. Kalau kita mengaplikasikan karya itu daripada media basah, itu adalah seni catatan. Okey, kita tu persepsi seni. Okey, apa itu persepsi seni? Okey, bahan seni catatan, bahan yang digunakan dalam penghasilan seni catatan ialah, okey, dekat situ ada cat minyak, cat tempera, cat gouache, fresco, akrilik, cat poster, palette. Okey, palette ni palette, berus dengan pisau, palette. Okey. Apa itu teknik catatan? Teknik seni catatan, jenis-jenis teknik yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan karya seni catatan. Jenis maksudnya teknik lah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, teknik yang pertama kat sini dia tulis glazing. Glazing saja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Okey, contoh kalau dekat dinding-dinding yang kita cat dinding tu menggunakan cat minyak, dia berkilaukan, dia licin. Okey, ini dia buat atas kertas. Okey, dia punya texture tu, dia punya hasil tu memang cat minyak tu hasilnya licin. Okey, next kita pergi kepada impasto. Menggunakan warna secara terus dari tiup dengan sapuan pisau palette bagi mewujudkan kesan warna tebal dan legap. Okey, contoh ini adalah kita punya tiup tu, ada dia punya pisau. Pisau tu dia guna, dia template dekat kertas dan dia sapu menggunakan pisau palette tersebut. Okey, dia akan mewujudkan tekstur timbul-timbulan macam gambar yang first ni gambar orang kan. Ni gambar hidung, gambar mata, gambar mulut. Okey. Pisau palette bagi mewujudkan kesan warna tebal dan legap. Okey, seterusnya hard edge. Menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catatan kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Okey, ini adalah hasil menggunakan masking tape. Okey, lagi contoh yang pernah selalu kita buat bila kita nak cat satu rumah, kemudian kita tak nak cat tu terkena dekat bahagian tu, macam cat tepi tingkap kan, tingkap kemudian ada dia punya frame kayu untuk tingkap tu kan. Bila kita tak nak kayu frame tu terkena cat, kita tutup dengan masking tape supaya cat tu tak terkena pada kayu frame tersebut. Okey, faham? Okey, seterusnya ala prima. Menggunakan warna cat minyak yang diambil terus dari tiup dan disapukan secara spontan. Okey, ni sama macam glazing impasto tadi. Dia daripada tiup, tapi ini adalah cat minyak. Okay, next, scumbling. Okey, menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindan dengan warna cerah secara tergawal untuk menimbulkan kesan lut sinar. Okey, mula-mula dia layer warna hitam. Kemudian dia tindan daripada hitam kepada cerah-cerah. Okey. Next, pointillism. Okey, ni titik-titik lah kalau awak tengok. Kalau awak tengok ni dia titik-titik, point-point dia letak. Okey. Ni gambar burung. Mana tadi? Habis dah.
Okay. Ini pointillism tadi. Okay. Next, aliran terbagi kepada banyaklah seperti pop art, abstract, expressionism, ini expressionism saja, surrealism, cubism, impressionism, realism dengan naturalism. Punya chart. Okay, ini adalah aliran. Sesuatu dalam keadaannya yang sebenar dan semula jadi. Yang benar ini lukisan yang kan lukisan realistik. Impressionism, style lukisan cat di Perancis pada tahun 1870-an. Cubism, style abstract abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang Next, surrealism, pergerakan seni di Paris, pernyataan emosi. Bermula di ini abstract expressionism bermula di Amerika sekitar 1940-an yang dianggap tidak formal namun berciri dinamik dan berteknik bebas bergambar serta aplikasi teknik hard edge dan fotografi. Okey, seterusnya kita pergi pada pelukis. Yang pertama, Tian Teng. Okay, dilahirkan pada tahun 1912 di Fujian, China, perintis kepada penggunaan teknik batik dalam karya seni catatan tempatan, catatan figuratif dengan identiti budaya masyarakat di Malaysia lazim diketengahkan dalam karya seni. Next, Khalil Ibrahim. Okay. Sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Sinonim dengan catatan batik walaupun pada awal pembabitannya menggunakan cat air dan akrilik. Okey, seterusnya Sulaiman Isa. Okey, tema kesenian dia ni adalah ke arah kesenian Islam melalui media campuran. Idea dan olahan mencerminkan unsur seni Islam. Okey. Next, Din Omar. Dilahirkan pada tahun 1966 di Bachok. Gemar menampilkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran sinonim dengan subjek kajian terkait budaya, pemakanan dan objek khazanah warisan. Okey, Rohaizat Syari dilahirkan pada tahun 1969 di Jitra Kedah, sering menyerlahkan subjek alam pemandangan tempatan dan kemasyarakatan. Basikal, okey, gambar kat sebelah tu adalah basikal tua dan skuter Vespa menjadi sumber subjek kajian pilihan. Okey, maksudnya dia menggunakan basikal tua dan skuter Vespa sebagai inspirasi subjek kajian pilihan. Okey, next. Habis. Okey, soalan yang pertama. Siapakah pelukis karya bertajuk Antara Dua Hidangan? Okey, jawapannya A. Din Omar. Next. Apakah nama teknik berdasarkan gambar foto satu? Cuba jawab. A, B, C atau D? Ya, C. Teknik hard edge. Okey, itu kesan menggunakan masking tape. Antara berikut yang manakah merupakan karya Sulaiman Isa? Ke arah tauhid. Next. Karya seni ini,
Karya seni ini mengutamakan bentuk geometri yang bersatah. Apa dia? Oh, dah ada. Cubism. Antara jenis teknik dalam penghasilan cat minyak. Alla prima dengan satu. Oh, salah. Bukan alla prima. 1 dan 2. Glazing dengan impasto. Soalan keempat. Banding bezakan antara teknik scumbling dengan glazing dari aspek aplikasi proses penghasilan dengan menggunakan peta pemikiran yang bersesuaian. Okey. Yang ini kamu kena buat 2 perbezaan proses penghasilan teknik scumbling dengan glazing. Okey, yang first ni adalah teknik scumbling, glazing. Okey, awak buat 2 ataupun 3 perbezaan antara dua tu. Dia punya bahan ke, pertama bahan, kedua kita boleh buat dia teknik, dan ketiga kita buat dia punya hasil. Hasil dia selalunya tentang apa. Okey. Bandingkan secara lisan tentang karya seni bincangkan secara lisan tentang karya seni catan serta inilah secara lisan tentang karya. Bincangkan secara lisan tentang karya catan. Okey. Pertama, dia guna bahan apa? Okey, bahan dia apa? Kedua, awak boleh bincangkan tentang teknik apa yang dia gunakan. Dan ketiga, apakah sumber inspirasi dalam karya catan dalam foto? Apakah sumber dia? Apa yang ada dekat dalam tu? Okey, 3 benda ni. Okay, next. Antara peranan Balai Seni Lukis Negara adalah mempromosi dan meningkatkan mutu seni visual negara menerusi pelbagai aktiviti. Terjemahkan peranan tersebut disertai contoh aktiviti dengan menggunakan peta pemikiran yang bersesuaian. Okey. Okey kelas, setakat ni itu saja. Mana segala nota-nota yang ada dekat dalam ni, saya minta awak salin balik dalam buku tulis. Kemudian soalan yang ada dekat dalam ni soalan ni awak tulis, dah ada jawapan, senang aja awak salin balik. Okey? Video ni boleh tengok buat ulang kali, jadi tak ada masalah untuk awak. Okey, sekiranya ada masalah, awak boleh tanya pada saya. Dan kerja ni boleh kamu hantar pada Padlet ataupun secara private message. Assalamualaikum.